Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, kita sekarang berada di dalam bulan Rajab dan kita tengok di langit bulan ni separuh, belum lagi mengambang lagi, maknanya masih lagi peringkat yang awal-awal di dalam bulan Rajab kita ni. Mudah-mudahan bulan ini memberikan galakan, kekuatan, semangat kepada kita untuk kita beribadat. Seterusnya kita berazam, mudah-mudahan kita dapat beribadat sepenuhnya di Ramadan yang akan datang. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang amalan yang kita buat di dalam bulan Rajab ini tidak ada pun disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Kadang-kadang ditokok, ditambah. Kadang-kadang hadis-hadis yang disebutkan itu ialah hadis yang tidak hadis pun, tetapi dianggap sebagai satu hadis dan jadi pegangan kepada kita pula. Maka yang pertama sekali ialah marilah kita beribadat, beramal seperti mana yang disuruh oleh Nabi SAW. Dan jangan kita beramal dengan sesuatu yang tidak datang daripada Nabi SAW. Tidak salah kita berpuasa Isnin Khamis dalam bulan Rajab, silakan. Nak puasa hari-hari putih dalam bulan Rajab, silakan. Nak bersedekah dalam bulan Rajab, silakan. Amalan biasa, tidak ada amalan-amalan yang dikhususkan di dalam bulan Rajab ini, tuan-tuan. Dia bukan seperti dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada beberapa pengkhususan yang hanya berlaku di dalam bulan Ramadan. Seperti kita berpuasa wajib dalam bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib kita berpuasa. Yang keduanya ada amalan-amalan lain seperti fitrah, zakat fitrah. Jangan akak-akak bayar zakat fitrah bulan Rajab lah. Senang ustaz, makcik buat siap-siap kita ni. Nanti bulan Ramadan makcik dah tak payah buat gitu. Tak, zakat fitrah tunggu Ramadan nanti. Serupalah puasa wajib Ramadan, jangan dibuat sekarang. Makcik dah start dah puasa Ramadan ustaz, nanti masuk bulan Ramadan makcik tak puasa dah kata dia. Lah, apa pasal pula? Bulan puasa makcik terima banyak kuih ustaz, tumpahan kuih. Jadi dia tumpulah pada kuih, buat baju semua, takut tak sempat. Letih puasa tu makcik buat siap-siap. Oh boleh makcik buat siap-siap? Apa tak bolehnya, Tuhan pun faham. Makcik sibuk kata dia. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke apa gitu. Jadi yang ni yang nama dia bid'ah. Dia puasanya bulan Rajab, padahal puasa wajib bulan Ramadan. Dibuatnya bulan Rajab, ataupun dibuatnya bulan Rajab ni dibayar zakat fitrah. Pergi tanya pejabat agama, berapa fitrah tahun ini? Saya nak bayar awal ni, takut mati gitu dia. Sabar makcik, bulan Ramadan kan bayar zakat fitrah. Kemudian ada beberapa pengkhususan sunat yang hanya terdapat dalam bulan Ramadan, seperti semayang sunat tarawih. Dulu-dulu kita panggil sejarah tu tawarikh. Tawarikh, sejarah. Tu yang tersilap tu, pelajaran tarawih. Apa pula ni? Solat sunat tawarikh pula, solat sunat sejarah pula tuan-tuan. Semayang tarawih rehat-rehat yang kita buat di dalam bulan Ramadan. Jangan tuan-tuan bincang dengan pengurusi masjid pula. Tak sabar ke haji, nak semayang tarawih. Tu imam ada, Bilal pun ada. Apa kata lepas isyak malam ni kita buat tarawih? Rehearsal kata dia. Tuan-tuan ingat Pak Arakan kan nama rehearsal. Tak ada rehearsal, tunggu Ramadan nanti. Jangan buat pula dia kata ustaz tak sabar-sabar makcik nak semayang tarawih ustaz. Makcik nak buat 20 rakaat. Sabar makcik, itu dalam bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian di dalam bulan Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan, banyak lagi amalan-amalan sunat yang disuruh kita mengerjakannya. Di antaranya ialah bersedekah. Rasulullah bila datang Rajab, Rasulullah bersedekah. Bila datang Sya'ban, Rasulullah bersedekah. Tetapi bila Rasulullah masuk saja bulan Ramadan, Rasulullah menjadi orang yang makin kuat bersedekah. Dia lebih laju daripada angin yang bertiup, tuan-tuan. Begitulah Ramadan. Saya
Nanti kita akan lancarkan kutipan derma di masjid kita ni. Ada pegawai yang akan bawa beg ke apa ke tabung ke, buat kutipan derma. Saya 3 minggu lepas tuan-tuan, saya buat pelajaran satu sekolah derma, sebuah sekolah di Kedah. Di Kedah. Dia minta saya lancarkan. Saya melancar ya, kan susah melancarkan. Bukannya apa-apa pun. Ada satu hamba Allah tu, bila tabung sampai dekat dengan dia, dia buat bodoh itu. Tak masuk duit pun dalam tabung itu. 2 hari lepas kutipan tu, meninggal hamba Allah. Jadi abang-abang kalau rasa nak meninggal, bila tabung tadi datang, buat tak nampak je insya-Allah. Lagi 2 hari kita datanglah abang-abang buat tahlil pula. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, beginilah bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan. Biar kita semua ni tuan-tuan tak sabar-sabar nak menyambut Ramadan, membuat persiapan daripada Rejab lagi dah. Kuatkan tubuh badan kita. Sebab ada orang yang bila nak datang haji, nak buat umrah, dia jogging. Pagi-pagi lepas subuh jogging. Rajin tuan haji jogging. Dia ketawa dulu baru dia jawab. Saya ni nak pergi umrah minggu depan. Itu yang jogging ni bagi kuat stamina sikit, dia turun kencing manis. Nampak? Ada orang yang bila nak pergi haji, masya-Allah, jaga makan, jaga minum supaya sihat, boleh buat haji. Kenapa bila datang Ramadan kita tak jaga kesihatan sekarang untuk sambut Ramadan? Takkan kita nak sambut Ramadan di hospital, kita nak sihat. Kalau nak sihat daripada sekarang, jagalah kesihatan kita. Bagaimana penyakit yang boleh kita kawal supaya Ramadan nanti dapat kita berpuasa dengan baik, tak terganggu ibadah kita. Kalau kita sekarang ni menghadapi masalah sesuatu, sekarang kita dah selesaikan masalah tu. Bila datang bulan Ramadan nanti, masalah tak mengganggu kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Serupa dengan masjid kita. Nanti ramai tetamu-tetamu yang akan datang dalam bulan Ramadan. Yang tak pernah datang bulan lain, bulan Ramadan nampak muka dia. Begitulah powernya Ramadan. Bulan-bulan biasa tak nampak. Bulan puasa sembahyang tarawih nampak. Kita boleh bersalam dengan dia. Orang mana? Orang sini lah. Tak nak nampak pun. Setahun sekali kita dia. Bayangkan tuan-tuan, setahun sekali baru sampai. Melimpah pergi ke belakang. Tok siap orang yang paling sibuk di bulan Ramadan. Buat keluar tikar, kapet pada stok. Begini pikul, hui. Masuk 20 hari yang terakhir, dia gulung balik tikar tu. Masuk balik dalam stok. Hui. Ada jawatan kuasa masjid minta peruntukan. Dia kata, YB kami nak minta peruntukan lah, besarkan masjid. Sebab raya baru ni tak muat. Semayang tarawih pun tak muat. Jadi dia minta peruntukan nak pergi besar lagi. Tak muat Ramadan. YB tanya semayang subuh macam mana? Semayang subuh 5 orang. Kalau kita tak payah lah. Biar dalam tikar semayang dulu. Tuan-tuan, kita kena sambut tetamu kita yang akan datang nanti. Jangan bila tetamu datang semayang tarawih yang tak pernah datang, tuan-tuan nampak semacam nampak tu Rahmat. Mana boleh datang? Sebab buka puasa datang. Mureh. Mari datang. Sebab minta darah datang. Tuan-tuan jangan buat macam itu. Dengar dekat dia merajuk langsung dia tak datang. Raikan dia. Kalau boleh letak betul-betul semayang belakang untuk imam. Raikan dia, salam dengan dia, apa khabar dia. Itu yang pertama. Persiapan sekarang kena buatlah. Bagaimana? Speaker pergi cantik. Ramadan nanti, bila masuk Ramadan dah clear. Jangan semayang tarawih bila masuk Ramadan baru nak testing. Cobaan 1 2. Cobaan halo. Orang nak semayang tarawih, yang tu imam pula halo. Alhamdulillah. Ya Allah, berganti. Sekarang kena buat persiapan. Yang kedua, persiapan yang kita kena buat. Persiapan apa? Nak buat yang terbaik Ramadan nanti. Supaya orang hatinya melekat. Bukankah Nabi SAW sebut, nak tarik hati orang, nak masuk syurga kita ni tuan-tuan, kena buat 4 benda. Yang pertama, afsyus salam. Sebarkan salam. Setiap bulan Rejab, bulan Syaban,
hari Isnin, hari Khamis kami puasa sunat dan kami berbuka puasa ramai-ramai. Dulu-dulu masing-masing bawa juadah berbuka puasa. Sekarang tak payah ustaz. Sekarang ada orang yang sponsor. Tiap-tiap hari Isnin, tiap-tiap hari Khamis, tiap-tiap hari buka puasa dan ada orang sponsor ustaz. Alhamdulillah. Saya tengok ramai tuan-tuan yang buka puasa. Ini nama dia apa? Wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Bila bagi orang makan tu satu tarikan pada orang untuk datang. Yang ketiganya tuan-tuan apa dia? Sambung silaturahim. Wasilul arham, sambung silaturahim. Dan yang keempatnya tuan-tuan, jom kita perbanyakkan sembahyang malam. Berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah tolong kita. Mudah-mudahan Allah gerakkan sahabat kita untuk datang ke masjid. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kepada kita untuk menyambut Ramadan. Tambah-tambah kita sekarang ni menghadap bencana, menghadapi musibah. Minta pada Allah angkat musibah kita, supaya diberikan kesihatan, keselamatan kepada sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan bencana yang sangat menyedihkan ini tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita buat persiapan yang macam ini dalam bulan Rejab ni tuan-tuan, kita akan terus selesa menyambut Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Makcik, pakcik, bila dalam bulan Rejab Syaban, para masyaikh, para guru dia pesan banyakkan buat perkara sunat supaya badan tu bersedia. Contoh tarawih dengan witir, kita biasa buat 11 rakaat, 13 rakaat. Nanti masuk Ramadan takut badan tak fit. Jadi biasa-biasakan dulu dalam bulan biasa ni, Rejab Syaban ni, kita buat solat sunat ba'diyah qabliyah, buat solat sunat witir dekat rumah sendiri-sendiri supaya badan tu tak terkejut. Yang paling penting, ibu-ibu kalau masih ada hutang, inilah masa dia untuk bayar hutang. Tadi ustaz ada sebut puasa putih atau bahasa Arab Yaumul Bid. Puasa putih ni bila ustaz? Mai tak tahu tu. Puasa putih 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan setiap bulan Islam. Setiap bulan Islam tu, bukan bulan masih, bulan Islam. 13, 14, 15. Ustaz nak tahu mana ustaz? Tengok apps Jakim. Alah, lagi senang tengok bulan. Kalau orang nelayan, kata guru kami juga, kenapa panggil bulan putih? Bulan putih tu sebab bulan purnama dia bulan cantik. Jadi orang laut, kalau dia pergi laut, bulan putih tu cahaya purnama tu kena dekat laut. Jadi dia nampak macam warna putih. Jadi tuan-tuan perempuan, orang laut memang dia hafal kalender Islam. Sebab apa? Bulan purnama tu kait pula dengan ikan dekat laut. Jadi subhanallah, puasalah puasa putih. Banyakkan puasa benda-benda sunat. Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kita tak berahi, tak bersungguh nak buat benda sunat. Saya bila tanya orang, kenapa tak seronok buat sunat? Alah ustaz, sunat kan buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Ni kena tukar ni. Sunat bukan macam tu maksud dia. Sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Baru nampak baru. Oh iyalah. Sunat muakkad korban, kan, kunut, sunat muakkad. Buat dapat pahala, tak buat rugi besar. Dia tukar. Jadi kita seronok nak sedekah, seronok nak buat solat sunat tahiyatul masjid, sebab apa? Rugi. Macam semalam budak-budak ambil kursus SPM. Kan? Semalam kan hari ni? Semalam. Ramai yang dapat lulus je. Yang lulus ni biasanya dia buat benda wajib je. Pergi kelas, pergi sekolah, belajar. Yang dapat A, dapat B, mesti yang buat benda-benda sunat, benda yang tak wajib. Balik rumah, cikgu tak ada pun belajar juga. Macam tu juga kita takkan nak jumpa Allah pahala wajibnya. Pahala wajib je. Mesti nak buat pahala sunat, insya-Allah. Jadi ustaz, bila cakap pahala sunat, dalam bulan Ramadan ada nama zakat wajib tu, zakat fitrah. Jadi ustaz, ada namanya sedekah sunat. Apa beza zakat tu ustaz dengan wakaf, dengan apa nama bendanya sedekah? Sebab ramai lagi tak tahu beza-beza di antara ini, dan boleh ustaz bagi galakan insya-Allah untuk bersedekah. Tafadhal ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila sampai bulan Ramadan tuan-tuan, kita diberikan kelebihan yang banyak. Ini yang kita tunggu-tunggu sangat. Sebab orang tanya, ustaz, apa sebab yang kita diistimewa benar dengan Ramadan ni ustaz? Biasa je ustaz, bulan-bulan biasa juga tak, dia bulan luar biasa. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama, Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini dipanggil sebagai bulan Al-Quran. Bulan memperbanyakkan bacaan Quran.
Sampai ulama-ulama tuan-tuan menghentikan pengajian semata-mata mereka nak baca Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i pun stop mengajar tuan-tuan sebab nak baca Quran. Imam-imam mazhab stop mengajar sebab nak menumpukan pembacaan kepada pembacaan Al-Quran. Jadi kalau ulama-ulama muktabar pun tuan-tuan menghentikan mengajar semata-mata untuk sambut Ramadan dengan baca Quran, kenapa hari ini kita menjauhkan diri daripada Quran, khususnya dalam bulan Ramadan? Cukup-cukuplah tuan-tuan nak tengok drama petang-petang. Asal pukul 7 drama, asal drama je pukul 7. Bak cinta tak habis-habis. Suami untuk disewa, isteri untuk dipajak. Soalan bukan dia punya tajuk dia. Suamiku sotong, isteriku udang, anakku gaul, cucuku kerang, semuanya ada lah. Tuan-tuan ingat tak kita zaman kita dulu-dulu, bila pukul 7 maghrib, mana ada ayah kita, mak kita bagi buka televisyen? Tutup. Mak tak kalau buka? Tutup. Semayang. Baca Quran. Sekarang mak pak satu keluarga tengok TV. Mesranya keluarga tu. Dah kita latih bulan sekarang ni, bulan Ramadan ni, bulan untuk kita buat macam tu. Latih untuk dekatkan diri dengan Quran. Sebab tu kita buat tadarus dalam bulan Ramadan. Kita ambil daripada perbuatan Nabi bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Seorang baca, seorang dengar, seorang dengar, seorang baca, seorang baca, seorang semak. Itu nama dia tadarus. Sebab tu kalau seorang-seorang baca, itu belum lagi tadarus, itu membaca je. Tadarus maknanya seorang baca yang lain semak. Jangan seorang baca yang lain nimbang. Itu nama dia persatuan makcik bawah. Seorang je baca yang lain nimbang. Yelah, yelah, itu nama dia persatuan makcik bawah. Ada pula bila buat tadarus tak boleh ditegur. Tegur merajuk. Panjang-panjang. Walamma ja panjang 4 harakat, 5 harakat. Ja. Walamma ja'ahu. Panjang. Ja. Akhirnya merajuk tu. Masuk hari kedua tak masuk tadarus dah. Duduk penjuru di belakang seorang dia. Kita pun tanya dia, "Mat, tak masuk tadarus, Mat?" Tak payah. Asal aku baca salah, asal salah aku baca. Biar aku baca seorang-seorang, betul semua. Eloklah tu semua. Itu bukan tadarus. Tuan-tuan, yang kedua yang kita nak buat dalam bulan Ramadan nanti yang terbaiknya apa? Selain daripada puasa yang terbaik, solat juga menjadi solat yang terbaik. Sebab itu tuan-tuan boleh lihat dalam bulan Ramadan kehadiran solat berjemaah luar biasa daripada solat biasa. Semayang subuh kalau biasa-biasa 2 saf. Tapi kalau datang Ramadan dia naik 24 jadi 4 saf. 2, 4 dekangnya. 2 sebelum Ramadan, 4 ketika Ramadan. Syawal balik pada 2. Cantik tu. 2, 4, 2. Sudah tuan-tuan. Ditikam nombor ekor pula. Bukan orang sini lah, ni di Afrika. Tuan-tuan, kita buat sembahyang tarawih yang terbaik. Sebab tu saya katakan tadi, persiapan kena sekarang. Imam-imam kena sekarang lah. Bila dia datang ke masjid, dia dengar bacaan imam. Wow. Sedap tu imam ni baca. Ini kena sambung terus sembahyang di sini. Memang sedap sungguh. Tu imam baca macam-macam lagu sembahyang tarawih. Imam kena buat. Tak boleh ada imam baca Fatihah, baca ayat Quran udah lembik baca tak mau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memang tak datang lepas raya tuan. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh tak ubah lagu lain? Boleh tak ubah lagu lain? Ubah bagi sedap sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu rakaat pertama, rakaat kedua. Masuk rakaat ketiga, 4 lain pula imam baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Lain pula rakaat 5, 6. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lain tuan-tuan. Setiap dua dua. Ya Allah tuan-tuan. Ini kadang-kadang imam, bukan imam sinilah, ni di Afrika tuan-tuan. Dia baca Quran macam Ghazal Pati wayang pacak dekat zaman dulu-dulu main wayang kulit. Muhalami Vespa Pak Samad, tayar dia licin macam piring ayam hangat, setat tak jalan dia naik hangat, lalu dijual kepada Pak Saad. Itu nama dia wayang pacak zaman 60-an. Ada orang yang baca Quran macam tu, inna a'taina. Ingat dia apa? Bukankah Nabi kata iqra'u biluhunil Arab, iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran itu dengan lahan, slang, lahjah orang Arab. Bagaimana lahjah orang Arab? Ma. Bukan me parit tempat saya me. Okey. Wa amma, bukan tuan-tuan. Wa amma ma. Sebut mama. Nanti balik rumah praktis. Mama nak ke mana? Itu haram tuan. Mulai hari ni bulan Rejab dah praktis dah bahasa Arab tu. Mama buat apa tu? Oh subhanallah. Isteri kata dah gila lelaki aku ni. Yang kedua, selain bahasa Arab bukannya susah. Mulut tak payah buka luar-luar. Tak payah buka luar-luar. Tuan-tuan kena tengok orang isap dadah. Bila bercakap, mulut mana ada luar-luar buka. Ada barang. Ada barang. Sebab orang isap dadah. Mana ada barang? Ada barang. Barang pula. Tak ada tuan-tuan. Itu kompon tak isap dadah. Dadah ni kalau dia isap mulut tak luar tau. Kecil. Itu kalau baca Quran confirm Arab tu tuan-tuan. Tuan-tuan nak tengok Arab tak Arab, tuan-tuan kena tengok Rahman Hassan nyanyi. Dia mulut dia tak buka. Parah. Parah. Yang parah dia buka mulut tuan-tuan. Dia tak ada nyanyi buka mulut. Bacaan Quran kita buat yang terbaik. Yang ketiga tuan-tuan, sedekah. Yang ni yang kita nak cakap ni. Sedekah kita, wakaf kita, zakat kita. Saya cakap tuan-tuan, terang tuan-tuan, saya bayar zakat saya bulan Ramadan. Bulan zakat saya, zakat ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu zakat pendapatan saya bayar di situ. Sebab apa? Sebab saya nak cerdik. Sebab dalam bulan Ramadan, orang yang buat pahala sunat dapat pahala wajib. Amalan sunat dapat pahala wajib. Yang buat amalan wajib digandakan 70 kali ganda. Ni istimewanya Ramadan. Sebab tu kita kena cari tuan-tuan peluang yang paling besar. Bagaimana kita nak dapat pahala yang besar dalam bulan Ramadan. Sekarang dah kena kira. Ada orang cakap, Ustaz bayar zakat. Soalan saya, Ustaz bayar dah income tax? Saya rakyat Malaysia, takkan saya tak bayar income tax? Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni tak kena bayar income tax? Saya baru je lepas bayar income tax tuan. Saya adalah seorang rakyat yang berdedikasi tuan. Itu tanggungjawab saya pada negara. Tanggungjawab saya pada agama, zakat. Datang bulan Ramadan nanti, zakat pergi jabat agama, clearkan zakat. Selesai masalah. Lepas kita bayar zakat tuan-tuan, Allah, lapangnya hati. Macamlah kita semayang Jumaat nanti, lapang hati lepas semayang. Sebelum semayang Jumaat, berapa ramai yang tak lapang? Berapa ramai yang mengantuk masa khutbah? Nampak? Waktu belum semayang, muak. Masa habis semayang, ada tak orang berjalan turun pada masjid muak? Ada tak? Tobat lahum tak ada. Elok dia jalan. Waktu dengar khutbah, tidur begini.
Lalah orang kejut dia. Mat, khutbah dah habis. Terus dia bangun, Allahu Akbar. Dia seorang je bangun. Oi, belum qomat lagi, turun balik. Punya teruk punya tuan-tuan. Bulan Ramadan nanti ada benda yang kita nak buat. Pertama apa dia? Sedekah. Cari nak dapat 70 kali ganda ni tuan-tuan. Amalan kita ni nak dapat pahala wajib ni tuan-tuan, sedekah. Kita berebut. Sekarang kita dah jumpa benda hari masjid. Tuan, saya nak ambil 2 malam iftar. More 2 malam saya nak ambil. Satu untuk mak saya, satu untuk arwah bapak saya. Saya nak booking, nak sedekah atas nama dia orang, Tuan Imam. Untuk awak tak ada. Saya bela arwah. Sabarlah dulu, bagi dekat arwah. La ilaha illallah. Kalau untuk arwah pun boleh sedekah, untuk kita lagi-lagi lah boleh sedekah. Ambil 4 malam, suami kita, anak kita, mak kita, arwah bapak kita 4 malam. Miskinkah kita bila kita bersedekah? Tak. Mereka berdoa. Bukankah doa itu mustajab? Bilakah doa yang paling mustajab? Ketika hampir berbuka puasa. Itu doa yang mustajab waktunya. Sebelum azan tu doa. Janganlah masa lepas azan tu berdoa. Sekarang masuklah waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Bandar Putra Kulai dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu imam pun Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Oi, dekat 10 minit doa nak. Pejam mata lagi tu imam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Tuan-tuan, tak disuruh macam itu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa tu imam baca doa, orang sibuk nak buka, engkau sibuk baca doa, biar dia seorang baca doa. Tuan-tuan buka makan je lah. Habis-habis dia berdoa, dia cari kurma dia. Dah tak ada ke kurma saya ni. Yang kamu baca doa panjang-panjang tu buat apa? Nak baca doa lagi 2 minit, lagi 3 minit sebelum berbuka. Al-Fatihah. Ya Allah, Ya Rahman, berkatilah. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa mak ibu bapa kami. Ya Allah, walhamdulillahirabbil alamin. Elok bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil kurma ke apa ke? Allah malakasum tu, bismillah, selesai masalah. Berdoa pada masa itu. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah orang yang berdoa ketika berbuka itu berdoa pada orang yang menghadiahkan, yang mensedekahkan jamuan berbuka, subhanallah. Besar pahala kita dapat, mustajab doa mereka pada kita. Jadi sedekah nanti kita buat bulan Ramadan nanti. Katalah yang buka puasa di masjid kita 400 orang. Yang bersedekah tadi dapat 400 pahala. Tanpa dikurangkan pun pahala pada 400 orang tadi. Bayangkan kalau 1000 pahala puasa dapat pada kita. Subhanallah. Oi, pukul 7.25 dengan suami dalam kereta duk tengok orang masjid buka puasa. Kita sponsor. Suami dia duduk dalam kereta, dia cakap pada isteri dia, leha, sebab itulah abang tak puasa. 400 orang tu, abang dapat 400 pahala hari ni. Isteri kata, kepala otak ni. Tengok punya suami ni bodoh, kata dia. Kalau awak tu tak puasa macam mana awak dapat pahala, kata dia. Jangan faham macam itu pula. Aku dah bagi orang buka puasa, aku tak payah puasa. Ini bengong punya orang. Yang kedua, sedekah yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ni apa? Sebab orang kita selalu bersedekah pada hari raya. Bagus. Pergi tukar duit dekat bank tu, RM5, RM1, RM10. Tombay tu buat balik dengan sampul-sampul sekali. Suruh anak buah nak sampul, nanti raya senang datang budak-budak kita bagi. Tuan-tuan, bila kita sedekah hari raya, itu dah bulan Syawal. Pahala dia dah tak sama dengan Ramadan. Jadi kalau nak sedekah banyak pahala, sedekah bulan Ramadan pada budak-budak, pada siapa-siapa pun. Bulan puasa dah sedekah dia raya dah. Saya dah sampul lagi, selamat hari raya. Bulan Ramadan sembahyang Jumaat, tengok budak-budak ramai di belakang. Nah, ni duit apa pakcik? Duit raya. Puasa lagi pakcik. Raya nanti kalau kamu datang rumah aku nak tak bagi duit. Sekarang aku kita. Aku nak ambil keberkatan dalam bulan Ramadan. Yang kedua tuan-tuan, yang ketiga, yang kita kena ambil iktibar dalam bulan Ramadan ini disebut tentang wakaf.
Untuk kita buat. Tetapi kadang-kadang kita sia-siakan kelebihan Rejab, kelebihan Syaban, kelebihan Ramadan ini. Untuk siapa? Untuk orang yang dah meninggal dunia. Mak kita, bapa kita, nenek kita, opah kita. Tuan-tuan, bila Johor Corporation Wakaf An-Nur, mereka buat macam-macam projek wakaf. Ini satu peluang yang menyeronokkan kita. Apa yang menyeronokkan kita? Peluang untuk dapat pahala. Tapi kadang-kadang kita masam kalau orang datang memberikan peluang berpahala pada kita. Kita masam. Yang kita senyum kalau orang ngorak kita. Isteri orang ngorak. Balik rumah cerita kat suami dia, tadi ada orang tu kenyit mata kat saya bang, ya Allah. Dia ingat saya dia nak dahaga ke abang? Oh, nampak seronok gila kecil tuan-tuan. Kadang-kadang kita seronok tuan-tuan bila orang ngorak kita. Saya hari tu pramugari ngorak saya, tak kata tahu seronok tuan-tuan. Udah pakai skirt, tak tengok macam bazir pula tuan-tuan. Yang benar faham, tak faham sudah. Lah dia cakap, ustaz, mak saya ada umur 66 tahun. Janda ustaz. Boleh tak ustaz kahwin dengan mak saya? Astagfirullahalazim. Punah harapan tuan. Aku ingat dia, hukum mak dia tuan. 66. Saya 46. Jauh gila beza tu tuan. Tuan-tuan, kita seronok. Tapi kenapa kita tak seronok satu peluang yang orang datang untuk beri pahala kepada kita? Kena seronok. Tok Imam cuti. Tok Imam satu lagi cuti bersalin. Isteri dia bersalin, dia ambil cuti. Dua imam cuti. Satu cuti sakit, satu cuti bersalin. Tok Bilal dia ambil langkah-langkah keselamatan. Dia azan, dia qomat cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak nak jadi imam. Lepas itu baru dia cari siapa nak imam ni, siapa itu baru dia cari tuan. Sepatutnya sebelum qomat cari imam. Dia belasah qomat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis qomat baru dia cari siapa ni. Semua menyuruh balik tiang tuan. Tadi ada siapa tak ada pula ni. Dia balik tiang jawab, engkau qomat, engkau pandai-pandai qomat, engkau jadi imam. Tuan-tuan, dia dah offer kita satu peluang yang besar untuk jadi imam. Tuan Najidin jadi imam, datanglah. Ini serta-merta batuk Najidin. Batuk nak. Pada masa ambil wuduk tadi punya deras nyimbang je tuan. Jom abang, malam ni sembahyang maghrib abang jadi imam tau. Dah lama sangat abang tak jadi imam. Abang malas dah leha. Engkau lah imam. Abang makmum kita ni. Peluang depan mata untuk jadi pahala besar. Kenapa tak ambil? Begitulah tuan-tuan. Kita dah datang satu peluang yang besar. Rejab, Syaban, Ramadan. Jom. Kita buat satu benda yang membolehkan kita dapat pahala berpanjangan. Kalau sedekah tadi, pahala masa itu. Kalau sedekah tadi, pahala orang yang makan tadi. Tetapi tuan-tuan, bila kita berwakaf, pahalanya berpanjangan sampailah bila-bila. Ni kita wakaf buat masjid. Yang datang semayang tiap-tiap hari, yang berkuliah tiap-tiap hari, kuliah subuh tiap-tiap minggu, semayang tiap-tiap waktu, berapa banyak pahala yang dapat pada orang yang berwakaf. Subhanallah, Masya Allah. Cerdiknya orang yang berwakaf. Dalam kubur tuan-tuan sampai saham, sampai pahala, akibat daripada bersedekah wajib, akibat daripada bersedekah wakaf ketika dia hidup dalam dunia dia. Pahala dia akan berpanjangan. Yang kita sebut kadang-kadang dia boleh datang daripada ilmu yang dimanfaatkan, wakaf ilmu. Yang kedua, dia boleh datang daripada Al-Quran, wa mashafan wa rasahu, bila kita wakafkan Al-Quran. Yang ketiga apa dia? Apabila kita mewariskan anak-anak yang baik, anak yang soleh, itu juga pahala yang berpanjangan. Yang keempatnya apa dia? Apabila kita membina rumah-rumah tumpangan untuk Ibnu Sabil, juga mendapat pahala berpanjangan. Yang kelima, apabila kita buat sungai, buat longkang, buat parit supaya air mengalir dengan baik, bukan disimbah hanya sisa toksit di situ.
Itu jahat bengong punya orang tu. Menyusahkan rakyat. Buat sungai bagi mengalir dengan elok, dia juga mendapat pahala yang berpanjangan. Yang keseterusnya tuan-tuan ialah wakaf, sedekah yang kita beri, sedekah jariah yang kita buat. Maka ini adalah pahala yang berpanjangan. Kalau kita cerdik tuan-tuan, kita buat benda-benda yang berkaitan dengan wakaf, dibuat pula dalam bulan Ramadan, bulan Rejab, Syaban ni tuan-tuan, pahalanya sudah pasti berganda, khususnya pada bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Tadi kisah Nabi Muhammad dengan Halimatus Sa'diyah. Halimah ni nama dia. As-Sa'diyah tu ialah bangsa dia, keturunan dia, kabilah dia daripada Bani Sa'ad. Maka dipanggil orang Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, cuba kita tengok nama Halimah. Halimah ni tuan-tuan, sebut pun dah mententeramkan jiwa. Dengar nama Halimah, tenteram tak? Yang tak tenteram, hantu Kak Limah. Yang tu tak tenteram, tuan. Malam-malam duk buat bubur. Yang dah faham, tak faham juga. Tapi sayang, jarang orang sekarang buh nama anak Halimah. Tak glamour kata dia. Lebih glamour nama anak Ariana. Lebih glamour dia. Nama anak Nelidia kata dia. Buh nama anak Halimah. Apa kelas kau kata dia. Apa kelas kau cakap? Halimah ni bila dengar pun dah menyeronokkan. Begitulah Nabi tuan-tuan, dia ada beberapa orang ibu susuan. Ada Zuwaibah, ada Ummu Aiman, adanya Halimatus Sa'diyah. Dan Halimatus Sa'diyah dipertemukan dengan Rasulullah. Masing-masing dah berumur. Nabi pun dah berumur, Halimah pun dah berumur. Tuan-tuan, Nabi buka yang Piyu Rahmat sebutkan tadi. Dihampanya selendang dia, serban dia. Kata Abu Bakar, orang yang paling aku jealous sekali Halimatus Sa'diyah. Orang lain tak pernah duduk atas selendang Rasulullah, atas serban Rasulullah. Tapi Halimah seorang boleh duduk. Mulianya tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Berbual Rasulullah dengan Halimah, sampailah tuan-tuan Rasulullah meletakkan kepalanya yang mulia di atas ribaan ibu susunya. Begitulah kecintaan Nabi, kerinduan Nabi kepada ibu susuannya. Kalaulah dengan ibu susuan Nabi layan macam tu, sampai buka selendang dia hampar, silakan duduk mak. Bayangkan kalau Nabi masih ada ibu, agak-agak macam mana layanan Nabi Muhammad terhadap ibu dia, Siti Aminah. Dengan mak susuan pun macam itu. Bayangkan kalau Nabi dengan mak dia, Siti Aminah, Abdul Wahab tu masih hidup macam mana tuan-tuan. Kita tak dapat nak bayangkan kecintaan Nabi pada mak dia. Maka Nabi pesan kepada kita dengan pelbagai pesanan. Wahai Rasulullah, man abiru ya Rasulullah, dengan siapa yang patut aku berbuat baik ya Rasulullah? Ibu kamu. Kemudian ibu kamu. Kemudian ibu kamu. Kemudian bapa kamu. Nampak tak tuan-tuan, Nabi meletakkan kemuliaan kepada ibu. Sebab tu akak-akak kami tak pernah jealous pun pada akak-akak. Bila Nabi sebut mak ni 1, 2, 3 pada bapa. Tapi orang perempuan berapa ramai yang jealous dengan laki-laki. Apa pasal laki-laki jadi imam, kenapa perempuan tak boleh? Ni hari Jumaat ni biar perempuan lah baca khutbah. Asyik Haji Dolah je baca. Biarlah Ustazah Rogayah pula baca. Tak boleh kak? Kak duduk belakang sudah. Kalau tak nak sembahyang Jumaat, duduk rumah. Kenapa tak boleh? Akak orang perempuan dia tak sama dengan lelaki. Kalaulah perempuan jadi imam, datang bulan macam mana? 4 imam jadi datang bulan. Hajah Rogayah datang haid, ini istihadah, yang ni bersalin, yang ni pula uzur. Siapa dah jadi imam? Yang kedua, kalaulah perempuan jadi imam, makmum di belakang ni tak rukuk bila imam tu rukuk. Ia benar faham tak faham dah. Tegak Tok Bilal belakang begini, tengok Tok Imam rukuk.
Tu imam sujud lagi bini tu bila belakang. Yang dah faham tak faham sudah tuan. Sebab tu Allah ni dia nak menjaga maslahah kita. Tuan-tuan, bulan Ramadan lah bulan yang penuh dengan nostalgia kita. Nostalgia dengan siapa? Dengan mak. Bulan Ramadan adalah bulan yang mengingatkan kita dengan seorang insan. Nama dia ibu, nama dia mak. Mungkin anak-anak muda sekarang, adik-adik sekarang, dia tak nampak kesan mak sekarang. Bulan Ramadan bagi dia tak ada apa. Sebab zaman sekarang mudah. Nak masak tak payah, tunjuk lauk petang-petang di pasar Ramadan. Tunjuk lauk je. Yang ni ni RM4, ambil 2 ekor ni 2 ketul. Anak-anak sebelah, ambil satu. Tu nama dia lauk tunjuk. Balik begini, mak dia buat balik dua belah tangan buat balik. Oi, begini buat balik. Nak lagi senang hari ni buka puasa di masjid. Lagi anak tu tak nampak mak tu susah. Pukul 6.30 bapak dah start kereta dah. Cepat. Nanti tempat kita orang ambil cepat. Mak masuk, anak masuk, 14 anak masuk van. Boom. Bila sampai di masjid tu siap kira tu anak-anak dia. 1, 2, 3. Ini mau 4 hidang ni. 4, 5, 6. Dah habis 13, keluar pula kecil merangkak lah. Ada lagi 14 gitu. Sebab itu hari ni anak-anak dia tak kisah sangat dengan mak. Sebab dia tak nampak mak tu macam mana. Beli lauk senang, buat kuih senang, buat sahur pun senang. Senang berlaku. Tetapi kita yang veteran-veteran ni, mana pernah lupa dengan mak. Lepas asar dulu mak dah ke dapur. Masa zaman 70, 80-an pasal Ramadan mana wujud. Masing-masing ke dapur. Siang ikan, potong daging semua. Bapak tolong, kakak tolong, kita pun tolong. Satu keluarga di dapur. Abang, ais ketul belum beli abang. Suami naik bersikat cari air ketul tepi jalan. Begini ke gaji air ketul. Tutup pula dengan serbuk kayu pula. Bungkus dengan paper. Tak seat belakang. Sekarang bukan seat motor bersikat. Sampai di rumah cari air ketul. Dulu buat air selasih mau seronok. Yang mak goreng ikan, yang kakak sulung tumbuk sambal pom. Yang adik pula susun pinggan dengan pakai seluar katok saja. Tahu Rahmat seluar katok? Seluar kecil lah, seluar katok spender tu gitu. Tiba-tiba jiran sebelah rumah datang. Assalamualaikum. Buat apa tu? Tak buat apa kau oi. Ni budak-budak nak makan kuih Melaka. Ya Allah, ni nak hantar sikit kuih Johor. Nampak? Dia hantar kuih Johor, kita balas kuih Melaka. Ini zaman 70, 80-an dulu. Ya Allah, seronoknya. Tengah-tengah buka puasa, suami tanya, "Mah, mana sambalnya, Mah?" "Ya Allah, abang, terlupa." Mak kita bangun, pergi ke dapur, ambil sambal, tinggal nasi. Ni maknya tuan. Janji bapak dia makan selera. Sambal makan dengan timun. Jadilah cedok dalam lesung, bubur dalam piring, letak balik, sambung makan. Tiba-tiba kita pula cakap, "Mak, tercekik." Dituang pula air sirap selasih. Nak minum. Tak nak, ni berudu. Berudu apa? Selasih nak duduk. Ya Allah, tuan-tuan, itu mak tak pernah komplain. Setengah suami tak ada sambal, tak makan dia. Mana sambalnya bang? Lek mak, sambal mana? Ya Allah bang, terlupa nak buat. Aku tanya sambal mana? Lembut dia tanya. Aku tanya sambal di mana? Nampak tak? Ya Allah abang terlupa. Aku tanya mana, bukan terlupa. Isteri tadi tuan bangun, tinggalkan nasi, tinggalkan juadah, tumbuk sambal. Sedangkan dia juga berpuasa. Menitik air mata tu jatuh dalam lesung. Dia ingat dia seorang puasa, aku puasa.
Tu nama dia sambal basah. Satu lagi mi goreng basah. Yang ni sambal basah tuan-tuan. Air mata menitik. Ni mak kita pukul 4.30 dah ke dapur. Pukul 8 tak settle lagi. 8-10 minit maghrib. Allah, tersandar dekat dinding, letih. Kemudian mak bawa beg, semayang tarawih. Bapak pergi dulu, pokok daun ni kat telinga, cerut, bakar kopiah. Mak jalan dengan kawan-kawan semayang tarawih 20 rakaat. Jarang orang perempuan buat 8, 20 dia buat. Laki-laki yang badan tegak 8, leceh juga. Badan sadar. Setakat buah durian tu kap pecah tuan. Mayang rakaat 8 tarawih, leceh tu. Yang buah durian tak payah guna pisau golok, begini je ramai, pecah. Durian Belanda. Datang semayang tarawih 8. Yang makcik-makcik di belakang tu dengan badan sehat, gemuk, kaki gaut, boleh buat 20. Memasak dari jam 4, basuh pinggan, balik nanti nak ngemah rumah pukul 3.30 dah nak bangun sahur, boleh buat 20. Allah, itulah mak kita tuan-tuan. Mak kita. Belum lagi dia nak buat kuih buat. Lepas semayang tarawih balik rumah kuih. Besok pagi tadarus Quran sampai pukul 10. Pukul 11 tuan-tuan dah sinsin lengan. Carinya telur, margarin, tepuk, begini ngacau. Pukul 12 tengah hari berkembang. Buat baulu. Masa itu mana ada itu mak, mesin macam telur tak ada, mixer tak ada mak. Semua guna spring ni. Spring besar gila kan. Bekas dia pun warna kuning. Kita tak ingat benda tu. Dah mana pergi sekarang. Begini telur. Dia kocak ni telur tu lah depan suami dia. Pukul 12 tengah hari tu. Suami dia kata, kamu jangan cabar aku lihat. Aku buka puasa kan, kata dia. Oi, mak kita tuan-tuan sampai ke malam buat kuih untuk kita, untuk orang tetamu datang. Cuma kadang-kadang mak ni bila datang Ramadan buat kuih semperit tu jadi kedekut. Kadang-kadang kan semua. Yang anak duk main bunga api cap kucing. Abang-abang pernah main bunga api kan cap kucing. Besi di dawai. Bakar-bakar lipat. Lempar tak pokok. Menyala pokok tu seronok. Satu hari tersilap lempar tu ke atas rumah jiran tu kan. Lari balik rumah tu kan. Terbakar jiran. Kita sibuk main bunga api. Mak sibuk buat semprit. Dengan badan berpeluh-peluh ke dapur. Mak, nak kuih mak? Ambil yang angin. Tu. Mak dah simpan lah yang angin. Ambil yang angin. Yang elok ni mak nak simpan raya. Kau ambil yang angin tu. Budak tu ambil sekali 5 semprit. Gini, hitam gigi. Duk main bunga api ni. Bapak dia balik terawih 10.45. Buka baju, buka kepiah, letak di dapur. Ada kuih je lehat. Ambil yang angin. Dengan suami pun dia suruh ambil yang angin. Yang ni nak simpan raya bang. Yang elok ni sudah mula datang. Awak ambil yang tu kata. Suami ambil 5 ketul tu terjuntai kaki dah tangga. Tengok anak-anak main bunga api. Hitam pula gigi suami. Tengah-tengah duk tengok budak-budak main bunga api. Dilempar je bunga api. Elok masuk ke mulut. Meninggal suami dia. Tak ke menyesal tuan-tuan. Orang tanya Leha, macam mana dia meninggal? Dia balik tarawih. Balik-balik tu datang apa? Dia nak ke semperit. Dia rasa sedih sangat. Suami yang hangit. Sedih sangat. Lepas dia ambil yang hangit tu, dia duduk kat atas berenda. Budak-budak lepas merucut, kena dia mati. Rasa sedih sangat. Rasa menyesal bagi dia yang hangit yang elok tak bagi kat dia. Malam tu, malam lusa, malam ketiga tahlil. 3 malam kuih semprit. Tu imam tengok je. Malam besok pun kuih semprit juga.
lihat kita kata. Waktu hidup kau tak nak jamu, waktu dah mati baru nak jamu, leceh betul. Lepas ni akak-akak kalau suami nak semprit ke apa, bagi je lah kak. Kalau mati pun puas hati kak. Jangan simpan raya. Masalah macam Rahmat sebut tadi, sempat ke raya? Confirm umur sempat. Anak-anak nak makan kuih, putu kacang, putu bambu, bagi je lah makan. Ini mak nak simpan raya. Faham? Masalahnya sempat ke raya, Pak? Bagilah dia makan, Pak. Apa tu raya nanti nak jamu apa, Ustaz? Biskut 4 segi ada, biskut bijan ada, kebelasah adalah biskut Mary pun ada. Buat untuk anak kita, untuk suami kita. Tapi itulah mak kita, tuan-tuan. Supaya bulan Ramadan tak pernah merungut. Buat baju lah dia, mengemah rumah lah dia, buat langsir baru pun dia, bawa kita pergi shopping pun dia, beli kasut gaya. Mak kita, Allahu Akbar. Yang paling kita tak boleh lupa, tiap-tiap sahur mak kita lah yang kejutkan kita. Kalau mak tak kejut, satu keluarga gelap. Tak bersahur pagi tu. Pagi tu suami tengok muka isteri dia, kenapa tak kejut? Saya tak sedar abang. Tak sedar apa ni, macam mana aku nak puasa ni? Alah abang, baru sekali tak sahur bang. Aku tak kira, aku nak buka juga hari ni. Nampak tu bapak tu. Kalau isteri tak kejut, tak bangun kita. Anak dikejutkan oleh mak. Dan satu lagi makhluk yang perlu dikejutkan ialah suami. Suami pun spesies makhluk yang perlu dikejutkan. Kalau tak kejut suami tak bangun. Kejut-kejut pun muka masak. Dan aku cakap jangan kejut, esok malam ni boleh tak abang bulan Ramadan nanti bila sahur semua senyum, anak-anak mak bangun, boleh. Ini 4 orang masak. Orang dah cakap, orang tak nak sahur, kejut apa? Orang nampak tuan-tuan ni anak dah jenam ni. Boleh tak adik-adik bulan Ramadan nanti sahur semua ceria, dengan bapak pun ceria. Ini bapak pergi ke dapur tuan-tuan, kain pelekat berselempang. Bukan pakai di pinggang, selempang ke bau. Gini jalannya. Mak tengok ayah rumah tak pakai apa, kata dia. Allah, kalaulah isteri ni tak kuat tuan-tuan dalam bulan Ramadan, apa jadi puasa kita? Itulah mak kita. Dan kenangan yang paling indah hari raya ialah kenangan dengan mak. Walaupun mak kita garang, tapi itulah yang menyeronokkan kita balik kampung. Walaupun mak kita ni kadang-kadang dia lebihkan kakak lebih daripada kita, kita tak pernah kecil hati. Kadang-kadang dia lebihkan adik bongsu pada kita, kita tak pernah kecil hati. Sebab dia mak, apa yang mak buat semua terbaik. Saya tak pernah kecil hati dengan mak. Tak apalah mak, apa pun mak buat terbaik. Janji saya sayang mak, mak sayang saya. Walaupun nampak macam mak lebihkan Kak Long je, tak apalah mak, saya tak kisah langsung. Janji saya sayang mak, mak sayang saya. Sebab kadang-kadang anak dia terasa dengan mak. Raya tak nak balik rumah mak. Abang, raya dia tak nak balik rumah mak saya nak balik rumah mak awak je. Tak boleh, mak awak tu. Abang, saya cakap tak nak lah abang. Bodoh saja di hujung. Mak saya tu layan Kak Long lebih pada saya. Saya sakit hati tu. Buat tenang lihat. Itu mak awak. Mak awak. Daripada Zohir mungkin awak nampak dia lebihkan Kak Long pada awak, tapi dalam hati mana tahu. Ingat, dia mak, tak usah nampak buruk mak, tak usah nampak jahat mak. Nampak baik di mak. Sebab kalau kita nak merajuk dengan satu perbuatan mak yang menjadikan kita terasa tuan-tuan, tak ada sebab. Kerana kebaikan mak melebihi daripada apa yang dia buat tak elok pada kita. Dia mengandungkan kita, dia melahirkan kita, dia mengasuh kita, dia menjaga kita, dia beri perhatian pada kita. Dengan sebab kau terasa dengan Kak Long, kau nak boikot mak, tak kena. Sebab tu bulan Ramadan nanti tuan-tuan, jom cari jalan macam mana nak menggembirakan mak. Ada orang yang boleh buka puasa di hotel sampai RM99, 99 sen buffet.
5 anak dia datang. 500 tu. 500 tapi mak dia buffet di masjid je. Nampak? Ada mak tuan baju raya tak ada apa pun. Tak ada apa pada dia. Jom kita buat yang terbaik sementara mak masih hidup. Sementara mak masih ada dengan kita. Buat yang terbaik kepada mereka. Ustaz, kalau mak saya dah tak ada, mak saya dah mati Ustaz, saya nak balas kebaikan macam mana Ustaz? Ni yang kita sedang baca, yang sedang kita bincang. Tu kaunter di belakang. Pergilah wakaf atas nama mak. Tak benda nak tolong mak. Saya sedekahkan 100 wakaf atas nama mak saya. Mudah-mudahan mak saya ni cerah dalam kubur. Tuan-tuan, saya meninggal bapa saya tahun 73. Bapa saya meninggal tahun 73. Waktu itu umur saya 8 bulan. Saya lahir tahun 72. Bapa saya meninggal tahun 73. 8 bulan selepas itu. Dalam tak silap dalam bulan Ogos, bulan 7 bapa saya meninggal. Aksiden lori, meninggal. Waktu itu bapa saya umurnya 36 tahun. Saya 8 bulan, dia 36. Mak saya pun 36. Anak 7. Kakak yang sulung 12 tahun. Saya 8 bulan. Anak yatim 7 orang. Sebab itu bila sebut hari raya, bila sebut Ramadan, saya tak boleh lupa dengan mak. Sebab bertahun-tahun saya sambut Ramadan dengan mak, bukan dengan bapa. Sekarang yang jadi anak yatim untung. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mewah untuk anak yatim. Daripada kasut sampai ke songkok, semua orang sponsor. Tiap-tiap malam buka puasa orang sponsor. Tiap-tiap minggu pergi ke Maidin orang sponsor. Daripada kasut sampai ke songkok. Anak yang tidak yatim, baju raya 2 pasang. Anak yatim, baju raya 20 pasang. Untung tak jadi anak yatim? Untung. Anak tanya pada mak, mak, bila ayah nak mati? Dia tanya kat mak dia, mak, bila ayah nak mati? Boleh jadi anak yatim, dapat banyak baju, kata dia. Anak yatim sekarang untung. Orang naik bas, bawa pergi shopping. Orang bawa naik bas. Orang kaya umum dalam bas. Hari ni pakcik belanja kau orang duit raya, baju raya. Kau pergi masuk Maidin nanti kau belilah apa pun, kopiah apa, stokin, beli apa, pakcik bayar. Tapi ingat ya, tak lebih pada RM20 seorang. Kedekut betul Tuan Haji ni. Kopiah saja pun RM19.90 pakcik. Ya Allah, anak yatim sekarang untung. Habis-habis buka puasa berbaris. Begini orang bagi duit. Berbaris. Malam besok berbaris lagi. Dia buat balik rumah dia, tebal itu duit sampul surat. Saya seingat saya tuan-tuan, waktu saya jadi anak yatim, tak ada siapa sponsor saya. Tahun 70-an mana ada rumah anak yatim. Tahun 70-an, 80-an mana ada orang yang jutawan-jutawan bawa bah anak yatim pergi, tak ada. Mak saya tuan-tuan yang beli baju raya, yang masak untuk saya. Mak. Sekarang mak yang ada anak yatim, mak relax. Mak pula tanya pada anak yatim, tak ada dapat duit dia orang bagi? Ada mak anak. Ini mak anak yatim sekarang. Mak anak yatim dulu tuan-tuan jual kuih. Mak anak yatim dulu tuan-tuan potong getah. Mak dulu apa? Jual kuih, buat kuih raya nak jual pada orang untuk besarkan anak-anak yatim. Dan itulah mak saya pun. Saya pergi pekan Taiping, Badar Taiping. Mak saya bawa saya beli baju raya. Beli tuan-tuan. Saya kata nak pistol. Tak boleh, duit tak ada. Nak juga. Jenuh minta korang kat nyonya. Seingat saya lagi tuan-tuan. Dengan bangganya buat balik pistol. Cowboy.
Pagi raya saya pakai baju Melayu. Kawan-kawan saya datang. Dia orang panggil saya Yan. Nama saya ni Yan. Di kampung orang panggil saya Yan. Adik Yan orang panggil saya. Dia orang tak panggil saya Kazim. Dia orang panggil saya Yan. Berpuluh-puluh tahun orang kampung saya panggil saya Yan. Dia tak panggil Kazim. Yan. Adik Yan orang panggil saya. Sebab tu bila saya masuk TV, dia orang datang ke kampung saya, mana rumah Ustaz Kazim, seorang pun tak kenal. Tak ada. Bila tengok ni, yang ni. Oh, ni Yan, oh Kazim. Sejak hari tu baru dia tukar Ustaz Kazim. Sekarang dah tak boleh masuk TV balik, insya-Allah dia panggil Yan balik, lepas dia tukar. Yang mana faham, tak faham tu tak. Waktu boleh masuk TV, dia orang panggil Kazim. Sekarang dah tak boleh masuk, tuan-tuan. Yan pula lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya campak dekat satu hari, masa tu umur saya 7 tahun. Saya cakap dekat mak saya, mak, nak pergi bergaya rumah orang. Pergilah. Kawan-kawan pun datang. Yan, jom. 4-5 orang begini jalan, tuan-tuan. Raya seronok. Rumah orang sana, rumah opak sini, rumah makcik sini. Sampai saya satu rumah, satu keluarga duduk di serambi. Bila kami bagi Assalamualaikum, bangun orang rumah. Ni datang ni nak kutip duit ni. Datang ni nak kutip duit. Saya tengah. Dia kata dia datang sebab nak kutip duit. Saya pun tegak diri, saya tengok kiri, saya tengok kanan. Saya lari balik. Saya malu bila orang kata saya ni pergi rumah orang sebab nak minta duit. Saya lari masuk dalam rumah, saya cari mak saya. Mak saya di dapur sedang masukkan kuih dalam balang kecil. Saya peluk mak saya. Saya pergi kat belakang dia, saya peluk. Kata nak pergi beraya, kenapa balik? Tak nak lah mak, malu. Tadi pergi rumah orang tu, orang tu cakap kita pergi rumah dia sebab kita nak kutip duit. Mak saya berhenti isi kuih dalam balang tadi. Mak saya tundukkan saya, mak saya bongkok saya, dia peluk saya. Dia kata tak apa, kita raya berdua. Tuan-tuan, ini pengalaman dengan mak. Di saat orang kutuk kita, di saat orang benci kita, mak yang jadi penghibur kita, yang menemankan kita. Dan untuk makluman tuan-tuan, sejak itu saya tak pernah beraya di rumah orang. Sebab saya takut saya dituduh sebagai orang minta duit. Sehinggalah umur saya 18 tahun, selepas habis SPM, baru saya pergi rumah orang beraya. Sebab saya yakin budak-budak 18 tahun tak akan dapat duit raya lagi. Jadi tuan-tuan, semua di sini ada pengalaman dengan mak. Dan mak kita ada yang masih hidup, ada yang telah kembali ke rahmatullah. Dan hilangnya mak kita, kita tak akan dapat balik dah mak kita. Yang kita boleh bantu hanyalah doa. Yang kita boleh bantu hanyalah pertolongan atas nama kita, atas nama ibu kita. Sebab tu saya mengajak tuan-tuan yang mana ada mak masih hidup, jom jaga mak elok-elok. Taat pada mak elok-elok. Berbakti pada mereka elok-elok. Yang mana dah tidak ada mak, inilah tuan-tuan peluang untuk kita berwakaf atas nama Allah Yarhamah Almarhum. Sekurang-kurangnya sampai bulan yang baik ini, Rejab, Syaban, Ramadan ini, inilah bulan yang dinanti-nantikan oleh mereka di alam ruh, alam barzakh. Kita tak tahu tuan-tuan sebab kita belum sampai lagi alam barzakh, apa yang mereka harapkan daripada kita. Jadi bila kita rasa salah satunya ialah pahala berwakaf, berwakaflah tuan-tuan. Sebab itu bapa saya meninggal tahun 73, mak saya meninggal tahun 2011.
Tidak ada apa-apa yang boleh saya bantu, melainkan saya buat sekolah saya niat pahala saya buat ni untuk arwah bapa, arwah mak. Tiap-tiap kali saya balik tuan-tuan, tak pun tiap-tiap kali saya habis kuliah ceramah, saya akan doa, pahala aku ceramah ni ya Allah, mudah-mudahan sampai pada mak bapak aku di alam barzakh. Amin. Itu yang saya nak. Sebab tu saya tak pernah tuan-tuan nak rasa letih ke, nak rasa kedekut ke untuk bersedekah. Semalam saya ada rakaman TV Astro, tazkirah malam Jumaat, dari jam 8 malam sampai jam 11.30 malam di Damansara. Saya sampai ke tempat tuan-tuan ni pukul 3.30. Bukannya saya tidur, sampai sekarang tak tidur tuan-tuan. Malam ni ke Mersing pula, besok ke Kajang pula, Ahad di Manjalara pula. Hari Isnin rakaman lagi untuk TV3. Hari Selasa rakaman lagi untuk TV3. Hari Rabu, Khamis, Jumaat saya naik kapal pula. Isteri kata, abang tak sayang kat saya. Sayang. Habis tu tak duduk di rumah. Kan orang tu pesan, sayangkan isteri, tinggalkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi niat saya satu, mudah-mudahan amalan inilah mendapat rahmat daripada Allah. Amin. Dengan rahmat inilah boleh masuk syurga. Amin. Dengan amalan inilah aku nak sedekah pada mak bapak aku, untuk aku juga dapat rahmat, mak bapak aku juga dapat rahmat daripada Allah, boleh masuk syurga. Amin. Jadi tuan-tuan, jom yang ada mak, yang ada bapak, kita berkorban untuk mereka. Dan seingat saya pada tuan-tuan, walau sebesar mana pengorbanan kita pada mak ayah kita, dia takkan dapat membalas pengorbanan mereka terhadap kita. Jadi selamat berwakaf, selamat berinfak, selamat membeli saham wakaf yang dihadiahkan kepada mak bapak kita. Amin. Dan bagi tuan-tuan yang nak tolong mak bapak tuan-tuan, tuan-tuan juga boleh tolong menderma kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah, yang gerai-gerai mereka, 2 gerai mereka ada di belakang. Kita boleh beli, niatlah derma, sedekahlah atas nama ayah kita, mak kita. Mudah-mudahan dapat kebaikan. Dan saya hadiahkan kepada tuan-tuan satu mak yang ada gambar saya. Kalau tak nak mak tu, kita pilihlah payung. Payung tu pun ada gambar saya. InsyaAllah pandai-pandai nanti buka je payung tu, Ustaz Kazim memayungi anda. Jangan cakap abang tak payung. Jadi setiap pembelian jus Belanda itu saya hadiahkan kepada tuan-tuan sekaki payung atau satu mak untuk kenang-kenangan kita di sini. Terima kasih semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.